Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua orang yang sedang menonton video ini. Nama saya Muhammad Firdaus bin Azmi, merupakan pelajar Unirazak. Pada semester ini, saya perlu menyelesaikan satu tugasan iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Bagi menyelesaikan tugasan ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan satu tradisi zaman nenek moyang kita di tanah air yang tercinta ini, iaitu Labu Sayong. Apakah itu labu sayong? Labu sayong ialah sejenis bekas tembikar berbentuk labu, dipercayai digunakan sebagai bekas minuman. Labu sayong ini dihasilkan daripada tanah liat dan ianya dibentuk dengan teliti sehingga tanah liat itu menjadi labu sayong. Berdasarkan cerita nenek moyang terdahulu, labu sayong dipercayai telah dibawa ke Sayong, Kuala Kangsar oleh Tok Kaluk yang datang dari Minangkabau pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar. Berdasarkan cerita-cerita dari orang terdahulu, dipercayai bahawa Sultan telah menganugerahkan sebuah tanah kepada Tok Kaluk itu sendiri sebagai tanda penghargaan terhadap kepandaiannya dalam pertukangan seperti pedang, keris dan juga tembikar. Perkara ini membuatkan Tok Kaluk ingin menyumbangkan kebolehannya dalam membuat labu sayong kepada penduduk kampung. Seterusnya, menjadikan penduduk kampung itu sendiri sudah pandai membuat labu sayong itu. Hasil daripada tunjuk ajar oleh Tok Kaluk, dan ianya telah menjadi warisan turun-temurun hingga ke hari ini. Tambahan pula, labu sayong bukan sahaja digunakan oleh golongan rakyat biasa, malahan golongan istana juga turut menggunakannya. Sebagaimana yang dicatat oleh Raja Chulan dalam Misal Melayu, sewaktu Sultan Iskandar Zulkarnain menghilir sungai dari Istana Pulau Cempakasari, beliau turut membawa tembikar tanah ini, yakni labu sayong, yang digunakan sebagai bekas air minuman dan juga untuk bersiram. Terdapat pelbagai jenis-jenis labu sayong. Antaranya ialah labu gelugur, labu panai, labu lepak, labu gombol, labu belalai gajah, labu bocong dan labu tela. Terdapat pelbagai proses dalam pembuatan labu sayong secara tradisional. Pertama, kita perlu menyediakan tanah dengan mengambil tanah dari tempat dan medium yang sesuai. Tanah ini terbahagi kepada 3 medium, iaitu tanah biasa, pasir dan diikuti pula dengan tanah liat. Oleh itu, untuk mendapatkan tanah liat, lubang perlu digali sedalam 3 kaki dari permukaan tanah. Proses yang kedua, kita perlu menjemur tanah yang disediakan itu bertujuan untuk mengeringkan jenis-jenis tanah liat yang digunakan. Kebiasaannya, tanah-tanah ini akan didedahkan kepada cahaya matahari selama 1 atau 2 hari. Proses yang ketiga, kita perlu menumbuk tanah yang telah dikeringkan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan lesung kaki. Tujuan utama proses ini dijalankan adalah untuk menghaluskan tanah. Proses yang keempat, kita perlu mengayak tanah yang telah dihaluskan. Proses ini bertujuan untuk mengasingkan tanah daripada sampah dan ketulan tanah yang tidak hancur. Proses ini dilakukan supaya tanah menjadi sebuk, iaitu dalam erti kata lain, powder. Proses yang kelima, kita perlu membancuh tanah yang sudah menjadi sebuk itu dengan air. Sukatan air hendaklah dikawal supaya campuran tidak menjadi terlalu lembik atau terlalu keras. Proses membancuh boleh dibuat di dalam bekas seperti baldi, besen dan sebagainya, di mana campuran itu digaul sehingga sebati. Proses yang keenam, kita perlu menguli tanah yang sudah dicampur dengan air bertujuan untuk menjadikan ketulan tanah yang padat daripada mengandungi angin. Menguli tanah boleh dikerjakan dengan tekanan tangan dan pusingan tanah. Proses yang ketujuh, kita perlulah membentuk tanah yang sudah diuli. Proses membentuk ini adalah sangat penting dalam menghasilkan labu sayong kerana inilah yang menentukan keindahan dan kekuatan labu. Ibu jari berperanan penting dalam pembentukan
permukaan labu. Tanah berbentuk silinder akan dilingkari menjadi satu bulatan dan diletakkan di atas pinggan. Lingkaran tanah dipicit sambil memusing pinggan. Proses pemicitan ini dilakukan untuk menaikkan tanah agar berbentuk badan, leher, kepala dan muncung labu. Sudut buluh digunakan untuk melurut permukaan labu supaya kelihatan sama dan licin. Penepek juga digunakan untuk memampatkan badan labu. Setelah badan labu terbentuk, tanah liat yang boleh dilepekkan dicantum bagi menutup bahagian terbuka. Tanah liat lepek akan menjadi bahagian tapak labu. Proses yang ke-8 ialah menghias. Apabila labu sayung sudah siap dibentuk, ia dilicinkan dengan sudut buluh dan digilap menggunakan batu luru. Labu dibiarkan kering sebelum dihiasi dengan motif. Motif-motif yang dihasilkan dengan menekan kayu materai ke permukaan labu. Labu ini kemudiannya dibiarkan kering untuk dibakar. Proses yang ke-9 iaitu proses yang terakhir ialah proses pembakaran. Proses ini terbahagi kepada 3 peringkat iaitu menyalai, membakar dan menyepuh. Labu-labu yang cukup kering akan disalai menggunakan bahang api, sabut kelapa kering dan sedikit kayu kering yang dibakar. Kemudian, labu diletakkan di atas bara secara terbalik dan ditutup dengan daun pisang, daun kelapa atau tikar selepas disalai. Kayu api disusun di bawah bara lalu dinyalakan untuk proses pembakaran. Bahang api ini akan memanaskan labu yang telah dimasukkan ke dalam unggun api. Setelah dibakar, labu dimasukkan ke dalam sekam padi untuk mendapatkan warna hitam di permukaan labu. Kemudian, bahagian bawah tapak labu disapu dengan damar untuk menghalang air daripada meresap keluar. Labu dibiarkan seketika dan dibersihkan sebelum digunakan. Namun, untuk saya ingatkan di sini adalah zaman telah berubah ke arah kemodenan. Begitu juga dengan cara pembuatan labu sayung ini. Zaman kini, pembuatan labu sayung lebih mudah dan cepat kerana mengikut arus kemodenan. Seperti yang anda dapat lihat di tangan saya ini merupakan replika labu sayung mini. Seperti yang anda dapat lihat, beginilah bentuknya labu sayung mini. Labu sayung ni memang nampak sangat-sangat minimalis, sangat-sangat simple. Jadi apa yang saya nak buat dengan labu sayung ni, saya ingin melukis ataupun saya ingin mencorak labu sayung ni supaya kelihatan lebih menarik. Jadi mari kita saksikan.
Jadi inilah dia hasil tangan saya sendiri. Pertama kali mencuba untuk mencorakkan labu sayung mini ni. Jadi perkara ini sebenarnya tak mudah kerana sangat-sangat memerlukan seni dalam membuat dan mencorak labu sayung ni. Harapan saya untuk industri labu sayung ini, saya amat berharap agar ianya dapat terus dibuat dan digunakan oleh ramai orang. Selain itu, saya juga berharap agar industri labu sayung ini dapat diperluaskan ke negeri-negeri lain selain Perak. Hal ini kerana ianya merupakan tradisi nenek moyang yang perlu diwarisi oleh semua orang. Saya sangat berharap supaya ianya tidak dilupakan oleh masyarakat zaman kini dan seterusnya.